Halo, nama saya Jo Amrin. Hari ini kami akan membentangkan tentang etnik kaum Murut. Perkataan Murut di Sabah merujuk kepada kumpulan penduduk yang tinggal di lereng bukit atau tanah tinggi di pedalaman yang mempunyai hubungan rapat dengan suku dusun. Kaum Murut juga merupakan suku kaum yang tertua di Sabah yang datang dari Annam, Indochina, dan Kepulauan Filipina. Mengikut Porlad, istilah Murut berasal dari akar kata purut, yaitu berian atau hantaran mas kawin. Kebiasaannya, kaum Murut terdapat di Sabah serta di wilayah perbatasan Kalimantan dan Sarawak. Kaum Murut ini merupakan suku etnik ketiga terbesar di Sabah. Dalam soal perkawinan, kebiasaan perkawinan orang Murut akan diadakan seawal umur 15 hingga 18 tahun bagi si turuna dan 13 tahun bagi si gadis. Selain itu, mas kawin yang biasa akan diminta oleh ibu bapa si gadis orang Murut adalah yaitu 2 ekor kerbau, 1 tajau jenis tilawan, 1 tajau jenis minukul, 1 tajau jenis belaing, 1 tajau jenis manila, 1 buah gong, dan 1 sumpitan. Bagi soal istiadat perkawinan pula, kaum Murut menjalankan majlis perkawinan selama 5 hari berturut-turut. Dalam tempo 5 hari perkawinan tersebut, 3 hari akan berlangsung di rumah pengantin perempuan dan 2 hari di rumah pengantin lelaki. Pengantin perempuan akan dihiasi dengan cantik dan menggunakan pakaian kaum Murut asli pada hari perkawinan. Pengantin perempuan tersebut akan dihias oleh sekumpulan wanita yang dikenali sebagai tumboloi. Seterusnya, pengantin perempuan akan diletakkan dalam bilik khas yang telah ditabiri beberapa helai kain yang mahal. Selepas itu, pengantin perempuan akan dibawa keluar dari bilik dan akan diberi air tapai yang disukainya. Oleh sedemikian, dalam tempo 3 hari tersebut, tetamu akan bersukaria sambil minum, makan, dan minum minuman air tuak di rumah pengantin perempuan. Pertandingan meminum tuak secara persahabatan juga diadakan bagi mengeratkan hubungan kekeluargaan. Setelah tamat tempo 3 hari tersebut, mereka akan bergerak ke rumah pengantin lelaki dan pukulan egal, yaitu pukulan gong, akan didengangkan bagi menandakan selamat jalan kepada keluarga pengantin perempuan. Setelah berada seminggu di rumah pengantin lelaki, pengantin perempuan boleh menziarahi ibu bapa dengan kebenaran suami dan mertuanya. Setelah sebulan perkawinan, kedua-kedua pengantin akan pergi ke rumah pengantin perempuan selama 4 hari dan kehadiran mereka akan diraihkan serta disajikan air tapai. Setelah tamat tempo 4 hari tersebut, mereka berdua akan balik ke rumah pengantin lelaki semula untuk menetap di sana buat selamanya. Bagi adat kelahiran kaum Murut pula, mereka tidak mempunyai adat resam dan pantang larang yang khusus semasa mengandung dan bersalin. Mereka akan mempunyai beberapa pantang larang apabila selepas bayi itu dilahirkan, yaitu dari segi pemberian nama. Bagi masyarakat Murut, bayi yang dilahirkan tidak akan diberi nama dan serta-merta. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan sebarang perkara buruk menimpa bayi tersebut. Oleh yang sedemikian, pemilihan nama amat dititik beratkan oleh masyarakat Murut. Oleh itu, kebanyakan nama yang diberi adalah berdasarkan nama alam semula jadi atau melalui sesuatu peristiwa tertentu. Selain itu, nama orang Murut juga berkemungkinan bertukar untuk beberapa kali. Situasi ini bergantung kepada keadaan yang berlaku di sekeliling mereka. Sebagai contoh, jika seseorang itu kerap sakit atau ada orang yang meninggal dunia secara kebetulan nama mereka adalah sama, kaum Murut yang punya nama itu tadi perlu menukar nama tersebut dengan serta-merta bagi mengelakkan perkara yang sama berlaku kepada dirinya. Adat kematian dalam masyarakat Murut, mereka akan mengebumikan mayat, mereka akan melakukan bergantung kepada puncak kematian seseorang itu. Sesuatu kes kematian perlu diuruskan dengan tertib dan baik dengan mengikut adat-adat tertentu. Hal ini bertujuan bagi mengelakkan daripada berlakunya sebarang bencana atau musibah. Terdapat
3 proses dalam penguburan mayat dalam kaum Murut, yaitu semasa kematian, pengebumian, dan selepas pengebumian. Selepas kematian, ahli keluarga si mati akan memukul gong, dan ketika gong dipukul, semua penduduk perlu berhenti daripada melakukan aktiviti masing-masing. Jika terdapat penduduk tidak berhenti daripada melakukan pekerjaan semasa gong dipukulkan, seluruh penduduk akan didenda, iaitu memberi seekor babi kepada ahli keluarga si mati. Selepas itu, mayat akan dimandikan dan setelah itu mayat akan dipakaikan dengan pakaian yang cantik serta bersih. Mayat akan berada di rumah selama 2 hari sebelum dimasukkan ke dalam bajau, iaitu bangkalan kaum Murut. Bajau akan ditutup dengan kayu dan di atasnya diletakkan lampu kecil bagi menukar syaitan. Pada hari kedua, tajau akan dibawa keluar dari bilik tepat pukul 12.30 malam. Dan ketika ini, ahli keluarga akan tangis-tangisan sambil mengelilingi tajau tersebut. Pada hari ketiga, kaum lelaki akan pergi ke tanah perkuburan untuk membaiki rumah perkuburan sekiranya terdapat kerusakan. Pada malam keempat, mereka akan bersukaria sebagai menghormati malam terakhir si mati berada di rumah. Keesokan harinya, tajau mayat akan diusung dengan menggunakan usungan kayu di tanah perkuburan. Ketika ini, ahli keluarga perempuan si mati akan menangis kerana mereka percaya akan si mati akan selamat ke syurga dan bertujuan mengucap selamat jalan. Proses yang kedua yaitu semasa penguburan gong akan dibunyikan sepanjang jalan tajau dihantar ke tapak penguburan dan tajau tersebut akan dihias dengan manik-manik beraneka warna dan dipaku dengan warna yang berukir. Ketika ini, mereka akan meraikan majlis makan-makan. Seterusnya, proses yang terakhir yaitu selepas penguburan. Ahli keluarga akan meletakkan 3 potongan bara. Setelah 4 hari, tajau di tanah perguruan. Bara-bara tersebut akan dikawal rapinya oleh keluarga si mati, supaya roh si mati tidak dapat meniup api tersebut karena mereka percaya sekiranya si mati dapat meniup api sehingga menyala, kemungkinan rumah tersebut ditimpa bencana. Adat tolak bala akan diadakan bagi menandakan pantang larang adat kematian sudah selesai. Dan selamat pagi, saya Syaril Azwan ingin membentangkan mengenai etnik kaum Murut di Sabah. Tarian kaum Murut terbagi kepada 2, yaitu tarian lansaran dan tarian mansayau. Tarian lansaran merupakan tarian yang amat terkenal dalam suku kaum Murut. Kebiasaannya tarian ini hanya dilakukan di lantai khas yang berukuran kira-kira 81 kaki persegi. Lokasi lantai khas terletak di tengah-tengah rumah panjang yang diperbuat menggunakan kayu bulat. Kayu bulat dipasang berlapis-lapis secara khusus supaya boleh melantun seperti spring. Dalam tarian ini, terdapat sekumpulan penari lelaki dan perempuan. Kaum perempuan akan memakai pakaian tradisional warna hitam dan hiasan-hiasan manik yang berwarna. Bagi kaum lelaki, mereka akan memakai topi berbulu burung serta pakaian dibuat daripada kulit kayu yang bercampur kain berwarna. Seterusnya, tarian mansayau. Tarian mansayau ini dilakukan oleh suku kaum Murut di Limbawan. Kebiasaannya tarian atau ritual ini dipersembahkan di majlis-majlis perkawinan, hari-hari kelepasan suku kaum Murut seperti hari pesta menuai padi. Tarian ini akan diiringi dengan pukulan 9 biji gong, sebuah gendang dan 1 set bakakung atau kulintangan. Alat-alat yang terdapat dalam tarian ini akan dipalau mengikut rentak-rentak tertentu dan yang lazim dimainkan ialah pukulan bernama magadang. Seterusnya, perayaan Masisya. Perayaan Masisya dikenali hari pesta menuai dalam Murut, yaitu Oronopungang Nanatap. Walau bagaimanapun, nama sebenar perayaan selepas menuai bagi suku kaum Murut adalah Mansisya.
Sebelum perayaan tersebut diadakan, setiap keluarga akan menyumbang beras hasil dari titik puluh mereka kepada ketua masyarakat, atau yaitu dikenali sebagai penghulu. Beras akan dimasak sama ada dibuat tapai atau untuk nasi. Selain itu, mereka juga boleh menyumbangkan uang untuk membeli lauk-lauk semasa perayaan. Semua penduduk kampung dikehendaki meminum tapai tersebut sebagai satu tradisi atau memang adat. Pada masa yang sama, perayaan Masisia ini akan membuat semua penduduk kampung dapat menikmati hasil tuayan setiap keluarga memandangkan beras yang disumbangkan sebelumnya dicampur gaulkan sebelum memasak. Antara tujuan perayaan Masisia ini dilakukan adalah untuk sebagai hari kesyukuran dan bersukaria. Seterusnya, dari segi pakaian, bagi pakaian adat suku kaum Murut, lelaki memakai jaket berwarna baru dan cawat dari kulit kayu pumputul yang dilukis dengan motif dari manik atau warna. Perhiasan kepalanya tupi sunalatan juga dari kulit kayu. Wanita menggayakan pakaiannya pinonggolo dari kain kapas berhiaskan motif saraf dari manik-manik berwarna-warni. Di samping itu, permainan yang dikenali lansaran. Permainan lansaran ini merupakan permainan tradisional kaum Murut. Cara pemain ini adalah dengan melompat di atas lantai yang dibina khas seperti spring dan mencapai kilat. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih.